Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang ke sesi pembentangan kumpulan muda 204 untuk membentangkan mereka punya pra-projek untuk bengkel ini. Okay. Pada hari ini giliran anda dan merupakan kumpulan yang terakhir untuk membentangkan pra-projek masing-masing. Okay. Untuk makluman, pembentangan ini adalah dirakam untuk memudahkan kamu semak kembali sebarang penilaian yang akan diberikan oleh guru penilai, dan yang akan menilainya adalah saya sahaja pada hari ini lah, insyaAllah. Okay, sekiranya ada guru penilai lain yang masuk sepanjang tempoh kamu membentangkan pembentangan kamu, maka mereka pun akan jemput untuk berikan penilaian juga. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan wakil kumpulan muda 204 untuk membentangkan tajuk pertama mereka. Sila nyatakan tajuknya apa dan boleh mulakan. Dipersilakan. Hari ini saya Adila mewakilkan untuk membentangkan tajuk mengekalkan minda yang sihat. Nama kumpulan We Go Through Together, ID kumpulan PRSM 204. Seterusnya maklumat kumpulan, nama dan ID ahli kumpulan. Nama kumpulan Siti Nur Adila binti Mahazan, ID kumpulan PRSM 2036, tingkatan 4, Sekolah SMK Putrajaya PC 51. Yang kedua, Syazwina Qurratu Ain binti Zakaria, ID kumpulan PRSM 2037, tingkatan 4, sekolah di SMK Putrajaya PC 51. Yang ketiga, Adam Hafiz bin Azhar Suhaimi, ID kumpulan PRSM 2033, tingkatan 4, bersekolah di SMK Putrajaya PC 51. Yang keempat, Muhammad Iruzal Iman bin Rizalman, ID kumpulan PRSM 2034, tingkatan 4 dari sekolah SMK Putrajaya PC 51. Yang kelima, Nurul Sarah Sherina binti Ahmad Rizwan, ID kumpulan PRSM 2032, tingkatan 3, bersekolah di SMK Putrajaya PC 51. Yang last sekali, Muhammad Afiq bin Muhammad Razali, ID kumpulan PRSM 2016, tingkatan 3, bersekolah di SMK Sultan Muhammad Shah Perak. Slide yang seterusnya, objektif projek kami ialah yang pertama, memberi kesedaran kepada pelajar SMK Putrajaya PC 51 dan SMK Sultan Muhammad Shah Perak. Yang kedua, menjadi pengajaran kepada ahli kumpulan bagi menghayati kepentingan mengekalkan minda yang sihat. Yang ketiga, memberi pendedahan tentang seseorang yang mempunyai minda yang sihat dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Seterusnya, kumpulan sasaran projek, kami fokuskan kepada pelajar tingkatan 1 hingga 5. Yang kedua, pelajar SMK Putrajaya PC 51 dan SMK Sultan Muhammad Shah di Perak. Kami fokuskan ni sebab terdapat kami bertanya kepada pihak cikgu bimbingan dan kaunseling yang pelajar murid tingkatan 1 hingga 5 ada mengambil satu periksa yang dipanggil ujian minda sihat. So rata-ratanya semua mempunyai minda yang sihat. Seterusnya, carta organisasi, guru penasihat Puan Faida Tali, anak perempuan Subramaniam dari sekolah SMK Putrajaya PC 51. Yang kedua, guru penasihat Puan Suria binti Johari daripada sekolah SMK Putrajaya PC 51. Yang ketiga, guru penasihat Puan Siti Nur Fatimah binti Abdullah daripada sekolah SMK Sultan Muhammad Shah Perak. Pengerusi Siti Nur Adila binti Mahazan, tingkatan 4 dari sekolah SMK Putrajaya PC 51. Naib pengerusi Adam Hafiz bin Azhar Suhaimi daripada sekolah SMK PC 51, SMK Putrajaya PC 51, tingkatan 4. Setiausaha Syazwina Qurratu Ain binti Zakaria, tingkatan 4 bersekolah di SMK Putrajaya PC 51.
Bendahari Nurul Sarah Sherina binti Ahmad Rizwan, tingkatan 3, sekolah di SMK Putrajaya PC 51. AJK Muhammad Ruzan Iman bin Rizalman, tingkatan 4, daripada sekolah SMK Putrajaya PC 51. AJK lagi seorang, Muhammad Afiq bin Muhammad Razali, tingkatan 3, daripada sekolah Sultan Muhammad Shah Perak. Seterusnya, skop tugas pengerusi Siti Nur Adilah binti Mahazan membahagikan tugas dan mencari maklumat tentang projek, mencari maklumat tentang topik minda sihat, membentangkan PowerPoint bagi topik minda sihat, dan sekali membuat PowerPoint tentang minda sihat. Naib pengerusi pula Adam Hafiz bin Azhar Suhaimi, tugasnya membuat rakaman dan suntingan video tentang kepentingan minda sihat. Yang kedua, membantu pengerusi membentang topik minda sihat. Yang ketiga, setiausaha pula Syazrina Qurratu Ain binti Zakaria. Yang pertama, mengumpul semua maklumat ahli untuk membuat carta organisasi. Yang kedua, menyiapkan dokumentasi projek topik minda sihat. Yang seterusnya, Bendahari Nurul Sarah Sherina binti Ahmad Rizwan menyiapkan dokumentasi projek topik minda sihat. Ahli yang AJK yang pertama, Muhammad Ruzal Ilman bin Rizalman membantu membuat rakaman dan suntingan video tentang kepentingan minda sihat. Yang kedua, AJK yang kedua, Muhammad Afiq bin Muhammad Razali membantu pengerusi untuk menyiapkan carta organisasi. Ringkasan untuk projek minda sihat ini, kami memilih tajuk ini kerana berdasarkan gangguan emosi pelajar yang kurang memberangsangkan di sekolah kami yang mempunyai masalah daripada pelbagai cabang. Contohnya seperti masalah keluarga ke, macam orang yang putus cinta ke dan sebagainya. Yang kedua, tajuk ini kami ingin menerangkan tentang kepentingan mengekalkan minda yang sihat yang akan dipaparkan sebentar lagi. Dengan itu, kami yakin untuk membuat tajuk ini kerana kerjasama yang diberikan oleh guru penasihat dan ahli kumpulan yang sangat membantu. Yang last sekali, sumber projek daripada guru, bimbingan dan kaunseling sekolah. Seterusnya, aplikasi Google. Ringkasan projek seterusnya, topik pembentangan ini melibatkan semua ahli kumpulan PRSM 204 dan guru-guru penasihat yang memberi kerjasama dalam memberi informasi tentang topik yang diberikan. Yang kedua, tiada kos dan penerbitan yang terlibat, tetapi kami menyewa barang yang digunakan di dalam video yang akan dipaparkan. Seterusnya, video yang kami buat menggunakan aplikasi Viva Video, aplikasi Google, Microsoft PowerPoint. Video yang akan dipaparkan tentang kemurungan yang dihadapi seorang remaja akibat dibuli oleh rakan sebaya. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjemput Adam untuk meneruskan tajuk mengekalkan minda sihat. Okey, seterusnya kami akan menayangkan video tentang mengekalkan minda yang sihat. Okey.
Boleh. Okey, seterusnya. Tak ada suara Tak ada suara. Apa teruskan dengan pembentangan, Okey. tak perlu tunjuk video. Okey. Okey, seterusnya adalah cadangan kandungan projek. Okey, kami menggunakan amalan 4M iaitu makan makanan yang seimbang dan sihat. Yang kedua, meluangkan masa untuk riadah bersama keluarga dan teman yang rapat. Yang ketiga, mencari kawan. Dan yang keempat, mencukupkan rehat setelah penat melakukan aktiviti seharian. Slide seterusnya ialah impak projek. Yang pertama, murid akan terdedah kepada minda yang sihat selepas mengamalkan 4M. Yang kedua, lebih ramai yang mengamalkan amalan 4M. Yang ketiga, belajar daripada kedua-dua buah sekolah akan mula menyedari tentang kepentingan mengekalkan minda yang sihat serta dapat mengamalkan 4M. Dan yang terakhir, masyarakat akan menyedari bahawa pentingnya untuk mengekalkan minda yang sihat. Okey, slide yang seterusnya ialah harapan projek. Kami berharap agar pelajar sasaran dari SMK Putrajaya Presin 51 dan SMK Sultan Muhammad Shah dapat manfaat selepas pembentangan ini. Yang kedua, harapan kami selepas ini agar projek pembentangan ini berjaya dan dapat disebar luas. Dan yang ketiga, kami berharap sekolah-sekolah lain juga dapat menjadikan projek kami ini sebagai panduan dengan mengamalkan 4M untuk mengekalkan minda yang sihat di kalangan remaja. Dan yang terakhir, dapat dipraktikkan oleh masyarakat dan negara di luar sana agar kesihatan mental dapat dikurangkan dalam kalangan remaja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih untuk tajuk yang pertama. Baik, komen saya sila buka kembali slide kamu. Boleh tunjuk semula slide. Kita pergi satu persatu. Okay, kita pergi kepada yang pertama dulu. Okey, dari segi grafik, okey bagus. Saya puji grafik sebab tidak terlalu complicated. Okey, dan dia pun simple sebenarnya, tak ada banyak sangat grafik-grafik yang heavy yang menyebabkan kita rasa serabut. Okey, so bagus, boleh gunakan saja design-design yang macam ni. Okey, next. Okey, ID kumpulan. Kamu salah dari segi ID kumpulan. ID kumpulan adalah Muda 204. Bila kamu tulis ID kumpulan kamu PRSM 204, salah sebab itu orang punya, individu punya. Okay. So kena pastikan, betulkan balik ID kumpulan. Okay. Yang awak tulis kat sini pula, dekat nama ahli kumpulan, ID kumpulan bukan. Itu ID PRS. Terbalik. PRSM 2036, 2037, 33 tu adalah ID PRS. Betulkan balik. Untuk yang mula-mula tadi, PRS kumpulan Muda 204. Itu yang ID kumpulan kamu. Okay, pastikan semak balik semula. Buat yang betul. Okay, nama dan ID ahli kumpulan dah betul dah. Tapi ID kumpulan pula jadinya. Jadi ID PRS lah. Macam tu. Okay, next. Objektif. Objektif ketiga-tiga objektif ni terlalu umum. Dan saya tak boleh nak kaitkan dengan apa yang kamu nak buat. Okay. Lebih baik kalau objektif kamu tu lebih menjerumus kepada benda yang kamu nak buat dalam video. Sebagai contoh, tadi kata ada teknik 4M. Memberi pencerahan, memberi kesedaran, memberi pengetahuan tentang amalan 4M. Tentang amalan 4M yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar sekolah. Itu lebih baik.
Objektif tu biar lebih berfokus. Memberi pengetahuan, memberi kesedaran tentang kepentingan. Apa pentingnya Sasia contoh, tentang kepentingan amalan nasihat yang betul. Sebagai contoh. Okey. Memberi perdedahan tentang seseorang yang mempunyai minda yang sihat dapat hidup aman dan sejahtera, itu terlalu umum. Nak dedahkan apa? Okey, menjadi pengajaran kepada ahli kumpulan untuk menghayati kepentingan. Itu untuk fokus pada kamu. Bila kita buat video, biar objektif dia tu boleh fokus kepada lebih ramai orang. Jangan hanya fokus kepada kumpulan kami, kumpulan dia, kumpulan orang tu, kumpulan ni, tak perlu. Okey? Yang pertama tu memberi kesedaran kepada pelajar. Memberi kesedaran dari segi apa? Kena nyatakan kesedaran dari segi apa? Barulah jelas. Kalau memberi kesedaran apa? Pasal makan, pasal minum. So benda tu tak jelas tau dari segi objektifnya. So fokuskan lagi macam yang saya telah nyatakan tadi. Okay. Next. Sasaran. Sasaran tak ada masalah. Okay. Next. Kebanyakan kamu punya ni sebenarnya banyak yang ejaan tak betul, tata bahasa, tanda baca yang huruf besar patut huruf besar tapi kamu buat huruf kecil. Kadang-kadang terbalik. So benda-benda macam tu kena ambil peduli. Okey, carta organisasi. Okey dah, tapi kamu tak gunakan hierarki yang betul. Okey? So kalau kata nak buat hierarki yang betul, maknanya pengurus mesti pengurusi, bawah tu naik pengurusi. Lepas tu kalau ada setiausaha ke kanan sikit ke kiri sikit ke, dia tengok carta organisasi yang sebenar. Kalau kamu buat macam ni, walaupun ada dia punya kata kedudukan dia berbeza-beza, tapi still nampak seolah-olah naik pengurusi dan setiausaha tu sama level. Faham tak? Lepas tu, bawah naik pengurusi adalah bendahari sepatutnya. Kenapa pula terus kepada AJK? Setiausaha pula patutnya bawah setiausaha ialah bendahari macam tu. Ini daripada pengurusi tu ada bendahari. So hierarki salah. Kena tengok balik, rujuk balik pada carta yang sebenar. Dari segi gambar, okey, cuma ada gambar yang kamu kena proper sikit. Ada gambar yang kena jelas, gambar yang tak perlu nak posing. Okey, gambar guru pun kena yang tak terlalu posing macam itulah. Okey. Dan bila kata ada guru penasihat macam tu, kena nyatakan nama sekolah. Okey. Nama sekolah sebagai kita tahulah. Dia guru penasihat daripada mana, tambah sikit je lah. Okey. Atau kalau kamu kata setiap daripada kamu berlainan sekolah sekalipun, boleh tambah je nama sekolah. Okay. Senang, tak ada masalah. Tambah nama sekolah supaya kita jelas lah siapa mereka. Hierarki kena betul. Okay. Next, terusnya. Okay. Skop kerja, skop tugas memang jelas, tak ada masalah. Cuma, okay, kalau kamu nak letak pengurusi, betul nama kamu, tak perlulah kamu center kan. Biar je letak je dekat left, yang sebelah kiri ke atau sebelah kanan punya justify tu, senang. Okay. Ataupun kamu tak payah letak nama pengurusi tu. Sebab skop tugas ni kita nak tahu pasal tugas kamu saja. Tak perlu letak nama jawatan tu. So boleh kamu sama ada kamu nak center kan atau nak justify sebelah kiri atau kanan macam itulah. Okay. Dan next dia tugas kamu jelas, cuma ada beberapa tugas tu saya tak faham. Memang Afiq ni tugas dia menyiapkan carta saja ke, tak cari bahan benda-benda macam tu. So benda-benda macam tu lah kena diperhalusi. So biar setiap tu jelas apa benda yang nak dibuat. Okay. Bukan hanya sekadar siapkan carta organisasi, mesti ada kan tugas-tugas dia. Memang carta organisasi antara salah satu tugas dia, tapi cari bahan mestilah ada juga. Macam tu lah. Okay, next. Okay, ringkasan. Okay, kamu pilih tajuknya kerana berdasarkan gangguan emosi pelajar yang kurang merasakan di sekolah kami masalah dengan pelbagai cabang. Baik, di manakah bukti yang mengatakan pelajar sekolah kamu ada masalah gangguan emosi? Saya ada tanyakan kepada cikgu unit bimbingan dan kaunseling. Cikgu ada memberitahu yang ada membuat ujian di sekolah, ujian tentang minda yang sihat. Dan ada yang ada yang faktornya daripada macam contohnya masalah keluarga dan masalah putus cinta. Tapi kebanyakannya mempunyai minda yang sihat. Macam tu. Baik, berapa persen? Berapa ramai yang ada masalah emosi tu? Ada tak data dia? 80% minda yang sihat, 20% keluarga dengan yang putus cinta tu. Berapa ramai 80% tu? 80% tu
Berapa persen, 80% tu ada maknanya berapa orang daripada berapa jumlah keseluruhan? Ada data tak? Saya tak tanya ke cikgu. Data tu Sorry. kena ada dulu. Kena ada data tu dulu, barulah boleh support. Sebab saya akan tanya soalan tu. Kalau kamu kata kita ada 80%, 20%, 30%, okay fine. So berapa ramai daripada 80%? Daripada berapa orang? Daripada 80% tu berapa orang daripada berapa ratus orang jumlah keseluruhan? Mesti kena ada data tu. Barulah dia solid. Kalau kamu hanya buat assumption 80% cikgu, berapa 80% tu? So tak kukuh lagi. So dapatkan data-data tu, masukkan dalam kamu punya ringkasan projek ni. So senang. Dia akan jadi lebih kukuh lah. Saya baca pun saya tak argue lah. Kalau macam ni saya akan argue lah. So berapa orang, berapa jumlah, macam tu lah. Berapa lelaki, berapa perempuan. Buat statistik, barulah kita boleh tak ada nak argue lagi. Kalau kata 80% tu cuba pecahkan lagi. Berapa lelaki, berapa perempuan, berapa Melayu, Cina, India kalau ada lah. Okay, berapa lah. Daripada tingkatan 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa. So benda-benda itu saja, statistik itu saja akan membuatkan saya tak akan bertanya banyak. Sebab apa? Jelas, nyata dan terang. Saya tak payah tanya lagi lah. Kalau macam ni, banyak soalan saya nak tanya ni. Daripada tu, kata 3 berapa orang. Tak boleh jawab kan? Macam tu. Okay. So pastikan datanya lengkap. Okay. Tak ada masalah dengan tajuk kamu pilih. Sebab bila kamu dah ada data yang lengkap, kamu akan ada asas yang kukuh untuk melaksanakan projek ini. So nanti kalau katalah, mungkin daripada data itu kamu buat, okay, kita tengok sebenarnya, sebagai contoh ya, kita tengok tingkatan 4 ni hampir 50% daripada pelajar-pelajar adalah memang ada masalah emosi. So kamu akan dalam sasaran tu nanti, sasaran projek, kamu akan fokus kepada yang tingkatan 4 saja pun tak ada masalah. Sebab apa? Kamu dah ada bukti, dah ada data bahawa 50% pelajar tingkatan 4 memang ada isu berkaitan dengan emosi, gangguan emosi, dan kami nak bantu mereka dengan menghasilkan video ini. So kalau saya baca pun, okey, tak ada masalah. Maknanya kamu dah tahu apa fokus kamu. Walaupun fokus kamu untuk pelajar tingkatan 4, tetapi tingkatan lain juga boleh menggunakan video tu. Nampak? Itu yang kita nak sebenarnya. Okey. Tajuk ini kami menerangkan tentang kepentingan menggerakkan minda yang sihat. Okey, boleh, tak ada masalah. Okay, aplikasi Google G tu huruf besar, Google, kena betul. Okay, next. Melibatkan semua ahli kumpulan muda 204. Okay. Tak ada kos. Tapi kami menyewa barang yang digunakan. Kamu sewa barang tu tak ada kos ke? Kamu sewa barang? Tiada. Dia macam, kamu sewa daripada mana? Daripada siapa? Daripada cikgu. Cikgu memang tak kenakan kos lah. Okay. Kalau kata kamu daripada kamu kena faham konsep sewa tu apa. Sewa tu mesti ada pembayaran. So kalau kita kamu kata kamu membuat pinjaman, meminjam, mendapatkan kebenaran daripada guru untuk menggunakan, macam tu lah. Okay, bila menyewa mesti ada fullestnya, orang kata duitnya. Itu kena betul-betul lah. Okay. Video, Viva Video, Google tu nak tulis Google huruf besar semua ke, tu kena pastikan balik semula. Okay. Okay, video akan batal kebenaran. Okay. So maknanya kamu punya projek ni, kamu nak buat lakonan ke apa? Ada video yang lakonan. Yang kamu tunjuk tadi ke video tu? Tapi kenapa kamu dah siap video tu padahal saya tak luluskan lagi? Kalau kata saya reject, kalau kata saya reject projek ni macam mana? Sorry cikgu. Bukan saya tak kata benda tu salah, tapi maksudnya kalau kata saya reject projek kamu ni kan, saya tak setuju. So apa jadi dengan video tu? Video tu tak diterima lah kan? Memanglah tak diterima, maksudnya bersusah payah kan? Sebab tu kena buat, nama pun pra-projek, jangan buat dulu. Saya nak tengok dulu konsep dia, betul tak betul. Tadi pun saya tengok video tu pun tadi, nampak statistik sangat. Statik sangat. Macam tak ada apa-apa je. Setakat macam ada temu bual saja. Temu bual antara pihak kaunseling dengan murid yang bermasalah. So temu bual macam tu saja. So bagi saya tak menarik. Okay. Tak apalah, tapi sekurang-kurangnya bila kamu tunjuk video tu saya nampak lah macam okay, kamu nak buat macam ni. Tak apalah. So kena banyak benda yang kamu pula. Okay. Lagi next. Okay. Tak apa. Play je video tadi. Saya nak tengok tengah-tengah dia.
Sebab saya Tapi tengok tak dengar. tak apa, tak ada masalah. Play je, pergi ke tengah sikit. Maksudnya next. Sampai hujung. Buat macam tu, kamu play je macam tu. Hide, tekan hide tu dulu. Hai. Okay. Lagi. Oh, okay, lagi. Sampai habis. Okay. So maknanya kamu akan buat macam ni sajalah. Inilah video ni yang kamu nak buat ni. So maknanya inilah yang akan dihantar kepada saya nanti. Kalau kita dah siap. Okay. Ini bukan video begini yang kami nak. Dia lebih kreatif kan cikgu? Yes, kalau boleh biarlah video kreatif. Nak buat interview macam ni boleh, tapi bukanlah the whole video. Kalau nak buat dia kena ambil angle kamera yang tempat lain lah. Tak semesta, bukan. Maksudnya apa ni, dia bukannya video tu video yang orang kata apa temu bual macam ni. So okay, saya akan tanya sekejap lagi. Okay, pergi next dulu. Okay, kamu kata kamu nak tunjukkan amalan 4M ni. Dalam video tadi dekat mana kamu tunjukkan amalan 4M? Hanya bercakap maknanya yang budak pakai mask tu dia cakap lah, okay, kamu kena makan seimbang, mencukupi rehat setelah penat, macam tu Hanya bercakap sajalah. Okay, kalau bercakap saja, dari perspektif saya sebagai seorang orang yang melihat, seminit yang pertama tu dah tak ada impak. Faham tak? Dengan mendengar hanya conversation macam tu pun saya dah malas tengok. Seminit pertama tu kena ada impak sebenarnya. Maksudnya impak tu kena ada satu benda yang boleh attract budak orang tengok. Okay, ada grafik yang bagus. Okay, macam cuba awak tengok macam mana orang buat video grafik ataupun orang buat video-video yang berkaitan dengan tak kisahlah, awak tengok KKM punya style ataupun video-video yang berkaitan dengan banyak benda lah video. Kamu akan nampak dia orang punya video tu berbeza daripada kamu hanya buat video yang berkaitan dengan interview macam tu. Okay? Sebab bila macam tu orang boring. Sebab sekarang kena faham konsep pembelajaran adalah mesti ada guna pembelajaran yang kreatif. Satunya melalui deria mata, mesti ada kinestetik, mesti kena ada visual, mesti ada macam-macam jenis tu kan. Jenis yang berkaitan pembelajaran, betul-betul. Tapi kamu hanya menggunakan satu saja. Okay, iaitu hanya dua saja, visual dengan hanya dengar orang bercakap. So benda tu tak kreatif. So benda tu akan buat orang mungkin tak akan dapat tangkap sebab orang tengok kamu pun tak ada grafik ataupun perkataan yang menulis 4M, makan makanan yang seimbang, mencari kawan, tu tak keluar. So orang macam kena dengar apa yang orang tu cakap baru dapat input. So tak menarik perhatian. Okay, kena ada video kreatif yang lebih baik lagi sebenarnya. So apa yang perlu kamu buat, kena banyak merujuk video-video lain. Okay, banyak merujuk video. Antaranya mungkin kamu kena tengok video-video yang macam mana yang banyak je sebenarnya video kat luar tu tentang, kamu boleh search je dekat internet, dekat YouTube. Banyak cara pasal video-video kempen ke, video-video penerangan tentang amalan 5S. Contoh kan, amalan macam mana nak buat relaksasi, macam mana nak buat itu, nak buat ini, minda sihat dan sebagainya. So banyak sebenarnya yang kamu boleh buatkan contoh. Daripada kamu buat interview macam ni, saya rasa kurang sesuai. Tajuk ni dah okey, amalan 4M dah okey. Tapi kamu kena cari satu medium dan cara macam mana nak bagi benda ni jadi lebih baik lagi. Maksudnya lebih menarik dan dan boleh dikomersialkan. Saya nak video tu biar jadi video viral kalau boleh. Bukan ada video interview macam tu saja. Kalau macam tu kita bukannya nak buat video sesi. Lain lah kalau kita buat video sesi, tak apalah, kena buat macam tu, is okay lah kan. Tapi ini kita nak orang tahu, orang dapat pendedahan tentang tu. Maksudnya untuk buat video ni, 1 minit yang pertama dalam video tu mesti dah berimpak tinggi supaya orang akan terus melihat video tersebut. Mana bisa tengok tu orang,
Okey. Mesti ada wujud perasaan macam tu. Kalau saya tengok tadi, baru seminit, tak sampai seminit lah. Saya tengok dalam beberapa saat, macam 20-30 saat saya tengok. Tak payahlah tengok sebab dah tahu dah. Ni video-video hanya sekadar video interview yang memang tak menarik. Macam tu. Okay, next. Gunakan input yang 4M ni boleh, tak ada masalah. Ini sebagai kamu punya content. Okay, saya tak ada masalah. Kamu boleh teruskan guna content ni, tetapi kaedah penyampaian video tu macam mana kamu kena perbaiki dan kena perhalusi lagi. Bincang balik dan fikir apa yang terbaik untuk video tersebut. Buat banyakkan tengok banyak sikit rujukan. Maksudnya tengok banyak video, tengok macam mana diorang buat, macam mana idea-idea yang diorang buat lah. Okay. Impak pun sama. Terlalu umum. Tapi impak ni bagus sebab murid akan terdedah kepada minda sihat selepas mengamalkan 4M. Bagus, dah berfokus. Seolah-olah inilah objektif kamu. Nampak? Okay. Itulah okey. Impak dah okey dah. Lebih ramai yang akan mengamalkan amalan 4M. Cuma ayat untuk impak ni kena lebih cantik sikit. Okay. Anggapan macam bila orang dah tengok ni, maka lebih ramai murid akan mengamalkan 4M dalam kehidupan seharian mereka. Okay, cantik. Impak. Nampaklah impak orang lain. Okay. Pelajar daripada kedua-dua buah sekolah akan mula menyertakan kepentingan. Ya, dapat buatlah. Kepentingan amalan 4S akan dapat disebarkan kepada orang lain. Macam tu. So impak ni kena perbaiki lagi. Okay, next. Next adalah harapan. Okay, harapan yang okey, cuma perlu dikemaskan lagi. Kalau boleh jangan terlalu panjang. Buat tanda baca kena tengok balik. Berjaya tu dia huruf B ke, huruf B besar ke, kecil ke. So kamu dah ada bulat, maksudnya dekat kamu punya ni dah ada, dia dah dalam bentuk bulat, maksudnya kamu just jangan semua benda kamu nak centerkan, tak semestinya, bergantung kepada jenis grafik yang kamu pilih. Okay, so untuk projek 2 ni saya tak ada masalah, kamu boleh teruskan saja untuk buat projek ni. Saya boleh luluskan projek 2 ni, tajuk 2 ni, tapi mesti kena come out dengan satu cadangan video yang macam mana kamu nak buat, konten yang macam mana kamu nak buat, dan cara untuk kamu nak buat video tu kena lebih jelas. Cikgu, saya minta maaf menyampuk ya. Ya, silakan. Sebab kita orang sebenarnya ada lagi satu video, yang video lama tu sebenarnya kita orang tayangkan dah lama dah, tapi video yang lama ni, video yang baru ni tak dapat kita orang nak akses kat sini, tak dapat nak tunjuk. Jadi saya rasa sini boleh tunjuk ke video yang lagi satu ni, kita orang ada buat ganti. Saya rasa yang ni lebih elok sebenarnya nak tayangkan. Okay, silakan. Boleh saya tunjuk? Okay, saya paparkan skrin saya. Okay, Adila boleh offkan sharing. Start sharing. Lima minit Okay, tak apa, teruskan dulu. Okay, saya harap boleh dengar bunyinya. Cepatkan sikit, saya nak tengok dia punya tu dulu. Okay. Kejap je. Cikgu nak yang bahagian mana? Tengah? Maksudnya awak ke depan, laju sikit-sikit. Saya nak tengok dia punya tu je. Alur cerita? Jalan cerita, walaupun saya tak dengar bunyi, tak apa. Tapi saya nak tahu jalan cerita je macam tu. Okay, jadi saya skip 30-30. Lebih kurang boleh je, tak ada masalah. Okay. Saya skip je lah. Awak skip dulu, lepas tu biar sikit. Skip dulu, biar sikit. Skip dulu, biar sikit. Okay. Okay, still masih lagi saya nampak kamu banyak menggunakan lisan.
dalam video ini. Sebab saya masih lagi tak nampak ada grafik contohnya perkataan ke atau apa. Hanya di mula tadi. Mula tadi pun terlalu banyak perkataan yang kamu letakkan dalam video tersebut. Jadi still macam saya kata tadi lah, seminit yang pertama itu akan menentukan sama ada orang nak tengok atau tidak kamu punya video tu. Okay? Maksud saya tu mungkin kamu pernah tak tengok video pendek? Apa ni, filem pendek ke, video apa-apa ataupun iklan macam kat Petronas punya style ke ataupun apa-apa sajalah yang berkaitan dengan apa ni, dengan video kan. Kan diorang mula video tu sudah ada impak yang akan menyebabkan orang nak tengok lagi. Kadang-kadang kalau kamu nak buat dari segi jalan penceritaan sendiri pun boleh buat macam ni, cuma jalan cerita tu kena lebih, orang kata, buat orang tertunggu-tunggu nak tengok. Kadang-kadang tak perlu pun tunjuk yang scene pertama yang ada perkataan ada masalah, dia jumpa dengan kaunselor dan semua tu tak perlu pun sebenarnya. Tak perlu pun. So betternya contoh kamu terus dengan macam ni kan, macam ada scene kamu call kawan kan. Call kawan kan, itu kan video calling kawan kan. Itu dah cantik dah, itu permulaan yang baik. Cuma jalan cerita perlu diperbaiki lagi, perlu dimantapkan lagi supaya bila orang tengok tu macam okay. Dia macam itulah. Okay. So tak apa, saya serahkan pada kamu macam mana kamu punya idea tu. Okay. Cuma kalau saya nak tengok konten saya kata tadi, kena tunjukkan dalam slide kamu apa konsep yang kamu nak ketengahkan sebenarnya. Buat lakonan, kalau lakonan yang macam mana kamu nak menerangkan konten yang akan kamu nyatakan dalam video tersebut. Kalau nak buat infografik yang macam mana yang kamu nak bentangkan. Kalau kamu nak buat pautun, contoh ada yang nak kata nak buat pautun ke apa, macam mana kamu nak tunjukkan data-data tu dalam pautun kamu. So benda tu kamu kena kemaskan balik. Okay, boleh start sharing lah. Tu saya tengok kamu punya WhatsApp punya message tu kan, asyik keluar je kan. Okay. So benda-benda macam tu lah. So itu cara dia untuk kamu lebih tengok banyakkan juga video-video kreatif daripada tengok daripada video-video kreatif dalam YouTube, dalam yang viral baik-baik lah. Okay, video-video macam tu kadang-kadang bermanfaat juga, boleh dapatkan idea. Okay, ketengahkan dan letak dalam slide, lepas tu hantar balik kepada saya. Okay, kita pergi pada tajuk yang pertama. Tajuk yang seterusnya. Okey, tajuk yang seterusnya silakan untuk pembentangan. Kamu Putrajaya kan? Saya rasa kamu untuk sekolah Putrajaya mesti lebih faham apa yang saya sampaikan tadi. Maksudnya dia punya perkongsian saya tu, saya rasa kamu mungkin lebih faham dan lebih advance lagi dalam bab-bab macam ni. Okay. Kalau sekolah lain yang di kawasan luar bandar pun boleh laksanakan dengan baik, so saya expect kamu di kawasan-kawasan yang elit ataupun yang bandar ataupun yang memang ada banyak akses berkaitan dengan gadget-gadget macam ni patut lebih orang kata better dari segi dia punya penyampaian video tu sendirilah. Okay, next mana? Tajuk Assalamualaikum, ada problem sikit. Okay, okay, Assalamualaikum.
Slide-nya ada Saya tak? Syazwina Slide-nya ada tak? bersama rakan saya iaitu Roza Iman akan membentangkan slide untuk topik Ayuh Membina Jati Diri. Syazwina? Ah, Oh, Syazwina. Syazwina? Syazwina boleh dengar tak? So, Kenapa bentang macam ni? okey, ini adalah maklumat kumpulan kami Syazwina ni dia tak dengar ni. Saya panggil dia. iaitu Syazwina? nama ahli kumpulan ialah Siti Nur Adilah binti Mahazan. Oh, Iaitu saya Syazwina. Syazwina Fatai binti Zakaria dan Syazwina? Oh, Syazwina. Adam Hafiz bin Azhar Sahimi, Muhammad Roza Iman bin Rizalman, Nurul Sarah Shrina binti Ahmad Rizwan dan Muhammad Afiq bin Muhammad Razali. Syazwina. Oh, Syazwina. Boleh stop sekejap? Okey, ini adalah objektif kami. Objektif kami ialah memberi pendedahan yang awal dan kepentingan tentang membina jati diri kepada pelajar-pelajar SMK Putrajaya Presiden Dia tak nampak ni dan sebab SMK dia Sultan terus, Muhammad Shah. terus rakam. Selain itu kami menjadikan pengajaran dan pengetahuan yang baru kepada Macam mana ahli saya nak kumpulan tengok? supaya lebih peka untuk bantu rakan yang lain. Dan kami bentuk kepribadian yang mulia dan menumbuhkan semangat keprihatinan dalam diri pelajar. Kawan-kawan lain tolong call dia kejap pun boleh, tak masalah. Call dia projek ke. kami ialah pelajar SMK Putrajaya Presiden 51 dan SMK Slide ni Sultan tak Muhammad ada Shah. siapa yang ni ke? Kami menyasarkan Slide ni. pelajar Tak ada tingkat siapa yang 1 pegang dan ke? Dia tingkatan seorang 5. je ke? Inilah satu organisasi kami. Okey, grup penasihat bagi sekolah menengah persaingan. Sekolah menengah kawasan Putra. Talent kepada saya. Nak tengok macam mana tu. Kawan-kawan lain ada tak pegang apa ni slide dia? Kalau kawan-kawan lain apa ni boleh tolong tunjukkan slide tu lagi bagus. So dia boleh present dengan baik. Tak apa Syazwina, sebab dia cikgu yang pegang slide tu, lepas tu dia ada share dekat orang lain. Tapi tak dapat nak open. Kita orang awalnya dah check dah boleh buka. Tapi bila kita orang nak buka waktu ni, dia dah tak boleh open dah. Lepas tu dia dah share dah. Tapi dia share lambat kat saya. Jadi dah tak dapat nak open. Jadi saya rasa share sekarang pun tak apa. Saya rasa mungkin dia boleh rakam, jadi saya akan tolong bentangkan. Jadi gambarkan jadi statik lah. Saya lebih suka dia boleh share slide saja daripada dia buat rakam macam tu. Bila dia rakam macam tu, saya memang tak nampak. Sebab dia punya video kamera dengan dia jadi tak tu. Macam tadilah dia tunjuk macam tu, still tak nampak apa-apa. So apa gunanya dia tunjuk macam tu? Saya rasa dia sedang tambah. Yelah, sama ada dia present, dia share screen daripada kamera video daripada handphone dia, itu lebih baik daripada dia share macam tu. Tak apa, tu uruskan betul-betul dulu. Okey, lagi pun kamu kumpulan terakhir, tak apalah, saya beralah lah dengan kumpulan kamu ni. Okey, tapi kena betul-betul lah, kita tak nak nanti kamu ada masalah yang lain. Okey, kawan-kawan lain pun cubalah untuk tu. Kalau tak boleh share dalam bentuk bentuk slideshow, boleh save dalam bentuk PDF. PDF boleh lagi kita terima untuk di present. Okay. So banyak cara sebenarnya. Okay, benda-benda macam ni. So this is common sense sebenarnya untuk buat presentation macam ni. Okay. Sebab tu kena praktis awal, kena tengok keadaan macam mana supaya tak berlaku macam ni. Sebaik dengan saya, kalau dengan yang penilaian strict yang memang kita nak present dekat orang-orang yang berkepentingan tinggi, rasanya memang dia dah kata out ni macam ni. Macam itulah. Okay. So sebagai satu pengajaran juga serta ni persediaan untuk kamu lah kan. Kita tak tahu kamu punya konten bagus, saya tengok tadi. Okay. Kalau diangkat ke peringkat yang lebih tinggi, mereka minta kamu present, takkan kamu nak present macam ni? Kan, jadi problem tu nanti nak kena tu tiba-tiba katakan
Manalah tahu tiba-tiba menteri nak tengok. Takkan kamu nak present macam ni pula kan? Mesti yang lebih baik lagi. Kan? So take time, tak apa, relax. Betul Cikgu Fatimah, take time. Selesaikan dulu satu-satu. Kalau boleh share balik, pergi share balik. Share balik. Tak boleh pelajar buka, kalau cikgu ada dalam grup tersebut yang boleh sharekan pun, cikgu pun boleh sharekan juga, tak ada masalah. Okay. So ini kemahiran penyelesaian masalah lah ni. Kemahiran yang perlu ada dalam seorang PRS. Kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran membuat keputusan, itu semua kena belajar tu. So bila jadi macam ni lah baru kamu akan belajar. Tak apa. Kalau dia tak boleh, mana-mana ahli kumpulan pun boleh tolong presentkan. Okay, saya tak letak pun kata tak boleh nak online present, mesti ketua atau penolong yang kena ataupun setiausaha yang kena present. Tak. Semalam setiap ahli kumpulan present. Okey je, saya tak ada masalah. Ada yang nak present bila semalam juga seorang je. Dua tajuk dia seorang pulun present. Okey, fine. Janji korang present. Sebab tu in future nanti masa hadapan, tak kisahlah walaupun bukan dengan saya ke, dengan orang lain ke, kalau nak apa-apa hal, nak buat presentation, pastikan semua ahli kumpulan dapat slide. Dapat slide, senang untuk apa? Kalau berlaku sesuatu macam ni, bolehlah ada yang backup. So bila kita simpan seorang-seorang je sebab kita rasa kita nak present, kita seorang yang simpan, problem nanti kalau jadi macam ni. Okay. So biar semua orang dapat, semua orang kongsi, semua orang bersedia membentangkan. Berlaku macam ni tak ada masalah cikgu. Ada yang boleh bentangkan. Kan settle tu. Kita mestilah multitasking, boleh selesaikan masalah dengan baik bila-bila masa. Okay. Sebab nak tak nak, kamu kena belajar nak present. Bukan hanya di sekolah, bila dah sama belajar nanti, setiap hari kamu akan kena present dengan lecturer, kan? Okey, kalau dah ada, boleh mulakan. Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ruzal Iman, akan mewakili untuk membentangkan mengenai Ayo Membina Jati Diri. Jadi nama kumpulan kami adalah We Go Through Together, ID kumpulan Muda 204. Okay, baiklah. Jadi maklumat mengenai kumpulan kami, kami mempunyai beberapa orang di dalam kumpulan ini, iaitu Siti Nur Adilah Mahazan. ID kumpulan kami adalah ID kumpulan yang adalah Muda 2036 Tingkatan 4, Syazrina Quratul Ain binti Zakaria, Muda 2037, Adam Hafiz bin Azhar Suhaimi, Muda 2033, Muhammad Ruzan Iman, Muda 2034, Nurul Sarah Sherina binti Ahmad Rizwan, Muda 2032, dan akhir sekali Muhammad Afiq bin Muhammad Muda 2016. Jadi terdapat beberapa hanya seorang saja murid sekolah dari luar, iaitu Sultan Muhammad Shah Perak. Dan manakala yang lain adalah dari sekolah Prison 51. Okey, jadi seterusnya. Okey, jadi mengenai objektif projek kami,
kami sebenarnya ingin membuat pendedahan yang awal serta ingin menyampaikan kepentingan untuk membina jati diri kepada pelajar-pelajar SMK Putrajaya Prison 51 serta SMK Sultan Muhammad Shah, dan ianya boleh menjadi pengajaran dan ilmu pengetahuan yang baru juga kepada ahli kumpulan supaya lebih peka untuk membantu rakan yang lain. Seterusnya kami akan membentuk ianya juga dapat membentuk kepribadian yang mulia dan mengukuhkan semangat keprihatinan dalam diri pelajar jika mengamalkan sikap jati yang bagus, jati diri yang bagus. Jadi seterusnya kami mensasarkan kepada dua kumpulan, iaitu yang pertama adalah pelajar SMK. Kami mengutamakan kepada pelajar SMK Putrajaya Prison 51 dan kepada sekolah Sultan Muhammad Shah. Serta kami menyasarkan juga kepada pelajar tingkatan 1 dan kepada tingkatan 5. Alasan kami mengapa kami memilih tingkatan 1 dan tingkatan 5, jadi pada peringkat tingkatan 1 kami mendapati bahawa pada waktu itulah mereka sedang mencari kepribadian mereka. Jadi mereka juga memerlukan jati diri yang teguh serta perlu mendapatkan jati diri yang sebenar daripada sumber-sumber yang sihat. Manakala pada tingkatan 5 pula mereka memerlukan sebenarnya sifat jati yang bagus kerana mereka seperti yang kita tahu mereka bakal menghadapi peperiksaan besar iaitu SPM, jadi mereka memerlukan sikap jati yang bagus dan mereka perlu memantapkannya agar membentuk sasiar diri dan pemikiran yang bagus. Jadi untuk pecatat organisasinya kami mempunyai guru pembimbing iaitu Puan Suria, Puan Faida Tali serta guru penasihat iaitu Puan Siti Nur Fatimah binti Abdullah. Dan seterusnya pengerusi kami adalah Siti Nur Adilah, seterusnya naib pengerusinya adalah Adam Hafiz bin Ahsan Suhaimi, seterusnya adalah Syazwina Quratul Ain binti Zakaria. Di bawahnya adalah bendahari iaitu Nurusara Sherina binti Ahmad Rizwan. AJK adalah saya, Muhammad Ruzan Iman bin Zalman, dan juga Muhammad Afiq bin Muhammad Razali. Jadi mengenai skop tugas ahli. Jadi kami telah mengasingkan tugasan mengikut keperluan dan bersesuaian dengan kemampuan setiap ahli, iaitu Siti Nur Adilah akan diberikan tugas untuk membahagikan tugas dan mencari maklumat mengenai projek serta mencari maklumat mengenai topik ayuh membina jati diri ini. Seterusnya beliau juga membantu setiausaha dalam membuat perakaman serta suntingan video dan juga mengumpulkan semua maklumat mengenai ahli di dalam carta organisasi. Seterusnya ahli kami iaitu Adam Hafiz bin Ahsan Suhaimi, beliau telah menggunakan tenaganya untuk membantu pengerusi dalam mencari maklumat, membantu pengerusi untuk melakukan PowerPoint ini membina jati diri. Jadi seterusnya Syazwina Quratul Ain binti Zakaria, beliau telah membantu pengerusi untuk membentangkan ayuh membina jati diri ini juga serta melakukan suntingan dan juga rakaman video, melakukan dan menyiapkan PowerPoint mengenai ayuh membina jati diri dan membentangkan juga PowerPoint mengenai tajuk ini. Jadi seterusnya. Jadi untuk Nurusara Sherina binti Abdul Rizwan, beliau telah membantu untuk setiausaha untuk menyiapkan carta organisasi serta menyiapkan dokumentasi tajuk ini. Dan untuk saya, Muhammad Ruzan Iman dan Muhammad Afiq bin Razali membantu membuat rakaman dan suntingan video, membantu setiausaha untuk menyiapkan video dan untuk membentangkan tajuk ini untuk tambahan. Jadi mengenai ringkasan projek kami ini, kami sebenarnya memilih tajuk ini disebabkan kami ingin memupuk nilai dalam diri dan di dalam kalangan pelajar di sekolah kami. Jadi perancangan kumpulan kami adalah untuk mencari idea dalam membuka minda pelajar-pelajar tentang pentingnya untuk kita membina jati diri.
Jadi sumber dapatan kami mengenai projek ini, kami mendapatkan hasil daripada perbincangan lontaran idea bersama daripada kumpulan dan daripada aplikasi Google, dan kami menggunakan aplikasi VN dan InShot dalam menghasilkan video yang akan dipaparkan sebentar nanti. Jadi berikut adalah videonya. Okay, cepat-cepatkan je. Laju-lajukan. Okay. Projek yang kami lakukan ini semuanya melibatkan ahli kumpulan PRSM 204 dan juga bimbingan daripada guru-guru penasihat yang memberikan kerjasama dan memberikan informasi dan idea yang bernas mengenai topik yang diberikan. Jadi mengenai kos yang terlibat, tiada kos dan penerbitan yang terlibat dalam membuat projek ini. Dan video yang dipaparkan adalah mengisahkan mengenai seorang gadis yang mengalami kesusahan dan dibantu oleh rakan-rakannya. Jadi apakah cadangan yang berada dalam kandungan projek? Jadi pihak kaunseling perlulah menganjurkan ataupun boleh berinisiatif untuk mengadakan kem jati diri dan bina semangat kepada pelajar, serta kelab PRS juga boleh memainkan peranan untuk mengadakan kempen atau penerangan tentang membina jati diri, memperkenalkan kelab PRS untuk mengesan pelajar-pelajar yang mengalami masalah. Pihak sekolah bekerjasama dengan pihak PIBG mengutip dana untuk mengadakan program-program membina jati diri. Apakah impak yang boleh didapati daripada projek ini? Jadi untuk ahli PRS yang akan berasa lebih bertanggungjawab untuk membantu rakan lain untuk membina jati diri. Seterusnya, meningkatkan jati diri kepada setiap pelajar. Sekolah akan melahirkan lebih banyak pelajar yang mempunyai jati diri yang tinggi dan juga berintegriti. Masyarakat akan lebih mengetahui akan pentingnya membina jati diri yang patut diterapkan dalam setiap orang. Jadi saya rasa Syazrina, awak nak bentangkan ke? Okey, so harapan projek ini ialah kami dapat memupuk jati diri kepada pelajar sasaran kami iaitu SMK Putrajaya Bersih 51 dan SMK Sultan Muhammad Shah. Dan kami harap memberi kesedaran kepada setiap individu dalam kepentingan memupuk jati diri. Seterusnya kami berharap projek ini dapat berkembang ke seluruh media agar masyarakat akan lebih mengetahui tentang memupuk jati diri. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, tunjukkan kepada saya terlebih dahulu yang isi kandungan. Isi kandungan video. Okey. Pertamanya, teguran saya adalah sama juga seperti pembentangan yang sebelum-sebelum ini ataupun yang tajuk tadi. Ejaan, tata bahasa, semua tu banyak kamu kekurangan kat situ. Saya tengok banyak sangat benda yang kamu kena perbaiki. Ejaan nama sekolah salah kan. So benda-benda macam tu agak tak patutlah bagi saya kena perbaiki, banyak perbaiki. Kena semak balik. Okay? Kena semak balik, maknanya sebelum kamu hantar pada saya, kamu kena buat proofreading dulu. Tengok balik. Semak balik kat mana salah, kat mana salah, kat mana salah. Tengok tata bahasa, betul tak ayat ni? Okay? Cantiknya hantar pada cikgu, suruh cikgu tu semak. Kalau bukan cikgu kaunseling pun, cikgu bahasa yang tolong semakkan. Sebab kan saya nampak banyak benda-benda rigid kecil-kecil macam ni yang kamu salah. Okay? Baik, kita pergi kepada yang tadi, apa yang konten tadi, isi kandungan. Isi kandungan tadi yang selepas penerangan. Selepas penerangan ringkasan, selepas tu
Okey, cadangan kandungan ni. Baik. Saya melihat cadangan kandungan ini terlalu, ia bukan spesifik kepada pelajar. Seolah-olah macam kamu tujukan video ini kepada kepada UBK dan juga kepada PRS saja. Maknanya kat sini dinyatakan bahawa dengan adanya video ni kamu berharap kaunseling akan buat kem jati diri. PRS akan adakan kempen. Dan tu je. So, jadi di manakah input kepada peserta, kepada pelajar? Cuba tengok pada sasaran. Kembali semula kepada sasaran. Tunjuk saya sasaran. Sasaran projek. Mana sasaran projek kamu? Depan tadi. Selepas objektif. Okay. Sasaran sini dinyatakan menyasarkan pelajar tingkatan 1 tingkatan 5. Jadi, dekat mana konten video tu yang kamu nak sasarkan kepada tingkatan 1 dan tingkatan 5, sedangkan kandungan dalam video kamu tu hanya lebih kepada menyuruh UBK dan PRS jadi lebih baik, anjurkan itu, anjurkan ini. Jadi kat mana dia punya konten tu? Untuk pelajar tingkatan 1 dengan 5, tak ada. Saya tak nampak benda tu. Daripada kamu buat macam tu, lebih baik kamu buat satu projek yang mana kamu buat satu, sebab tajuk dia pun Sasiah Terpuji. Okey, bolehlah guna tajuk jati diri, boleh guna jati diri. Tapi kamu kena buat satu contoh videografi ke, atau buat satu topik yang berkaitan bagaimana cara menguatkan jati diri yang baik, ataupun bagaimana cara memiliki ataupun mewujudkan atau membina, memupuk jati diri yang baik dalam diri remaja. Itu lebih baik. Itu lebih berfokus. Okey? Walaupun kontennya kamu nak cuba tengok balik dalam penerangan ringkas ni, dalam penerangan projek. Okey? Saya terpaksa buat macam ni supaya kamu nampak kat mana silapnya. Okey? Kejap, yang ada yang kata kamu punya tajuk tadi mana? Yang tu, yang selepas video tadi. Okey, kamu mengatakan memaparkan kisah seorang gadis yang mengalami kesusahan dibantu oleh rakan-rakannya. Okey, saya nak tanya dekat mana unsur-unsur jati diri itu dapat dikaitkan dengan dalam video tersebut? Dekat mana? Apa jati diri yang kamu nak tekankan dalam video ni sebenarnya? Apa elemennya? Sebab saya tak nampak elemen dia. So, kamu hanya seolah-olah menunjukkan bahawa tugas seorang PRS adalah membantu, ya. Kamu hanya berfokus pada PRS saja. Macam tu. Untuk membantu budak tu. Okeylah, saya faham dia punya konsep, cuma macam mana? Sebab kamu menyatakan jati diri. So, dekat mana yang unsur jati diri tu sebenarnya? Tak kuat. So, ia tak menyokong video tersebut. Faham tak maksud saya tu? Okay. Lebih baik kamu buat satu topik yang lebih berfokus. Kalau kamu nak pilih jati diri sekalipun, jati diri yang berkaitan dengan macam mana kamu nak buat jati diri yang baik ke, mewujudkan jati diri yang baik ke, unsur-unsur jati diri yang lebih bagus ke, yang positif ke, itu lebih baik. Terus berfokus. Dan kamu boleh relatekan dengan kamu punya objektif. Sebab saya nampak kamu tak dapat nak relatekan sangat dengan objektif. Tu yang jadi video tu macam tak jelas ke mana lalu tuju. Okay. Kembali semula kepada objektif. Sila tunjuk objektif kamu. Kena tunjuk yang mana kamu salah ni. Sebab kalau tidak memang kamu takkan dapat. Okay. Tunjukkan sikit objektif kat mana. Tak gerak dah. Okay. Siapa yang present? Adila kan? Kenapa cikgu? Tunjukkan objektif. Okay. Baik. Memberi pendedahan yang awal daripada kepentingan tentang membina jati diri. Dari segi objektif saya nampak dah jelas dah kamu nak tunjukkan objektif, nak tunjukkan jati diri. Tapi dekat dalam konten tu sendiri kamu tak tunjukkan. Malah kamu suggest UBK buat kem jati diri. So bagi saya itu tak patut. Sebab sekarang ni kita tak perlukan kem jati diri tu sahaja untuk membina jati diri kepada orang.
better video inilah yang menjadi asas ataupun video inilah yang menjadi bahan untuk membentuk jati diri pelajar. So macam mana nak bentuk jati diri pelajar? Dengan cara kita menunjukkan teknik dia atau memberi pencerahan kepada pelajar tentang apa itu jati diri dan macam mana nak membina jati diri. Itu yang lebih baik. Jangan kata UBK kena buat kem jati diri, PRS kena mantapkan organisasi supaya boleh itu tidak, itu hanya faktor luaran yang tak ada kaitan pun dengan video yang kamu nak buat ni sebenarnya. Maknanya kamu masih lagi tak faham konsep yang kamu nak buat. Okey, bila tengok video tadi yang saya tengok tadi, okey, video tu dah bagus. Dari segi konsep yang kamu nak nyatakan tu dah bagus tau. Okey, ada macam lakonan macam tu, okey, tak ada masalah. Cuma itu saya nak relate balik dengan objektif dan juga penerangan kamu. Dekat mana kamu nak tunjukkan jati diri itu sendiri? Kamu sebenarnya faham tak maksud jati diri tu? Ataupun hanya sekadar melihat, okey, yang saya tak nampak ialah dekat mana kata elemen jati diri yang kamu nak terapkan dalam video tu. Kalau kata kamu still nak gunakan video tadi tu, dekat mana? Membantu orang tu salah satu konsep jati diri ke tidak sebenarnya? Kalau ya, dekat mana? Elemen apa? Nampak tak kat situ? So saya hanya lebih nampak seolah-olah macam video tu menunjukkan peranan PRS untuk biar ada pelajar ada masalah, kita bantu dia dan settle masalah. Macam tu je. Dia tak banyak memfokuskan tentang apa jati diri yang perlu ada pada pelajar. Sebagai contoh, jati diri kena ada 3 perkara dalam jati diri yang perlu kita terapkan. Pertama, A, B, C. Huraikan 3 tu. Itu baru betul. So orang akan nampaklah video ni pasal jati diri dan orang akan faham. Ini jati diri yang perlu ada dalam diri seorang manusia. Itu lebih berfokus. Itu lebih baik daripada kamu sendiri tak menyatakan dengan lebih spesifik apa benda yang kamu nak nyatakan. Okay? So yang ini kena perbaiki lagi. Okay? Kena perbaiki lagi. Yang lain saya tak sentuh lah, sama je macam carta organisasi saya dah sebut tadi, sama juga kena ubah sikit. Okay? Skop tugas pun okey, tak ada masalah, tapi ada benda yang kena tukar sama macam yang sebelum ini. Okay? Kita pergi kepada penerangan ringkas tadi. Okey, penerangan ringkas tadi ada benda yang saya nak kena komen juga. Okey. Dari segi penerangan ringkas, okey. Ejaan, perbincangan, N-nya hilang, kan. Apa lagi tadi? Okey, kami memilih tajuk ini kerana ingin memupuk nilai murni dan dalam diri dan di kalangan pelajar. Okey. Saya dah nampak dah kamu nak pilih tajuk ni sebab nak pupuk nilai murni dalam diri pelajar. Tapi macam saya kata tadi lah, apa konten nilai murni yang kamu nak tunjukkan tu? Kena nyatakan. Sebagai contoh, nilai murni yang kamu nak ada ialah suka membantu pelajar. Itu yang kita nak. Itulah nilainya. So kena highlightkan nilai tersebut. Highlightkan nilai tersebut. Bukannya tadi yang bila kamu nyatakan itu seolah-olah macam apa yang perlu dilakukan oleh pelajar selepas ini. Dan seolah-olah macam kamu kena bagi arahan kepada UBK, kena buat kem jati diri. Tak ada kem jati diri, maknanya UBK tak buat kerja macam tu. Salah. Dia tak boleh macam tu lah. Okay? Salah, agak kurang tepat macam tu. Sama juga macam PRS, atas satu tugas dia kena ada buat satu kem jati diri contohnya. So kurang tepat macam tu. So kita jangan jadikan video ini sebagai satu perkara untuk mendesak mana-mana organisasi melaksanakan tugas. Itu bukan kita nak. Tapi kita kena jadikan video ni satu solution untuk kita come out dengan satu perkara yang boleh memberi pendedahan kepada pelajar tentang video yang kamu nak sampaikan. Okay, next. Video tadi kan. Okay, next. Seterusnya, sama juga Muda 204 bukan PRSM. Okay, next. Cadangan, macam tadi saya kata cadangan tadi, pastikan juga ini bukan cadangan projek. Salah. Okay, salah. Tak ada kena-mengena sebenarnya. Okay, kena ubah totally. Okay, impak kepada projek. Okay, impak. Sama juga, impak pun ahli PRS. Di mana impak kepada pelajarnya? Meningkatkan jati diri kepada setiap pelajar. Jati diri macam mana? Macam mana kamu nak buktikan jati diri pelajar itu boleh ditingkatkan? Dekat mana? Okay.
sekolah akan melahirkan lebih banyak jati diri. Okey, itu masih lagi boleh diterima tapi still tak menepati apa yang impak projek tersebut. Masyarakat akan lebih mengetahui kepentingan membina jati diri. Apa kaitannya dengan tu? So kena kaitkan dengan video. Sebab bila kait dengan video, senang orang nak tu. Okay? Dan akhir sekali harapan yang kamu nak tetapkan dapat memupuk jati diri kepada pelajar. Sesaran pula. Ejaan pun kena betul. Sultan dia sulatan. Nampak tak benda-benda macam tu kamu kurang ambil perhatian. Okay? Dah harapanmu dapat memupuk jati diri, macam saya katalah, apa benda yang kamu nak pupuk, sebab kamu sendiri tak nyatakan dengan lebih jelas apa benda yang kamu nak pupuk kepada tu. So harapannya dengan video ini sepatutnya lebih ramai pelajar akan mengaplikasikan amalan apa dia, tolong menolong dalam kehidupan harian, contoh macam tu. Itu yang kita nak. Contoh macam tu. Memberi kesedaran tentang kepentingan, itulah memberi kesedaran kepentingan tentang apa dia. Jangan hanya fokus pada jati diri. Jati diri terlalu umum. So bila terlalu umum, kamu tak boleh nak huraikan dengan lebih lanjut lagi perkara tersebut. Cuba study balik, apa maksud jati diri yang sebenar? Apa benda dalam konteks jati diri itu, apa yang kamu nak sentuh sebenarnya? Okay? So barulah kamu akan tahu apa yang kamu nak presentkan, apa yang kamu nak buat videokan tu, konten dia lah, macam tu. Okay? So saya rasa untuk projek ni, saya tak ada masalah untuk dua-dua projek. Okay? Cuma nasihat saya, tolong fikirkan kembali apakah perkara yang, elemen yang kamu nak sentuh dalam setiap tajuk tersebut. Sebab bila terlalu umum, bila benda terlalu besar kan, jadi bermasalah kepada diri kamu untuk fokus kepada tajuk yang mana. Itu yang menyebabkan orang kata apa, kamu akan hilang fokus. Banyak perkara kamu kena lihat balik semula dari segi idea, dari segi content. So benda-benda macam tu kamu kena duduk balik, duduk semeja balik, duduk bincang dengan guru kamu, dapatkan konten yang paling fokus. Jangan terlalu banyak sangat, umum sangat. Bila umum sangat, kamu ada masalah untuk menerangkan dan impak kepada penonton tu sendiri. Okay? Cuba tengok sikit-sikit video-video presentation daripada kumpulan-kumpulan lain yang sebelum ini. Tak semestinya kamu follow 100% daripada mereka punya idea, tapi pilihlah mana yang kamu rasa bersesuai dengan kamu dan kamu kembangkan mengikut idea kamu sendiri. Itu lebih baik. Okay? Sebab bila kamu, saya dah nampak dah yang tadi, dari segi video tu masa dah okey, cuma saya tak nampak kat mana, apa benda yang kamu nak tekankan. Apa message tu, dia tak selari dengan apa konten yang kamu nak ketengahkan, apa objektif yang kamu nak capai, dan impak dia kepada siapa tu tak dapat nak capai dengan baik. So benda-benda macam tu kena diperhalusi balik. Okay, baik. Saya boleh luluskan kedua-dua projek ini dengan syarat major correction. Maknanya kamu kena buat banyak perubahan untuk bukan puaskan hati saya lah. Maksudnya untuk memastikan benda tu berjalan dengan lancar dan projek tu dapat dilaksanakan dengan baik. Okay. Apa yang saya nak kamu buat, tak payah fokus buat video lagi. Bincang balik dengan kumpulan kamu apa konten video yang kamu nak buat, apa semua tu, perhalusi, kemas baik, tambah baikkan dan perbaiki semua perkara. Settlekan dulu slide pembentangan ini, baru kamu fikir buat video. Okay? Pembentangan dah siap, hantar kepada saya, suruh bagi kepada cikgu guru penasihat bagi kepada saya akan semak. Kita akan buat semak, saya akan semak sampai saya puas hati, baru kamu boleh buat video dan go on video tersebut. Pasal saya kata tadi, kamu buat video mungkin tak makan masa, yelah kamu dah pro, tak ada masalah, tapi konten dia tak sampai, jadi buat apa? Kan, buat apa kita buat video tapi konten tak sampai? Kalau untuk video kamu saja-saja seronok-seronok tak apalah, tapi kita ada objektif kita nak capai. Saya ada objektif saya nak capai, video kamu ni kita nak bawa lagi tinggi. Kalau boleh jadi viral, biar jadi viral. Biar sampai kamu boleh masuk multi-viral contoh. Itu lebih baik. Itu saya punya target dan apa yang objektif saya nak capai. So saya jelas. So kamu kena jelas juga dengan apa yang kamu nak buat dengan video kamu ini. Okay? Rajin-rajin buatkan, tengok balik video-video video pembentangan kumpulan-kumpulan lain, dapatkan ilham,
bincang elok-elok dan selesaikan. Jangan terlampau umum sangat dan jangan terlampau khusus sangat. Kalau terlampau khusus sangat, kamu akan mati idea. Tak tahu nak buat apa. Macam itulah. Okay. So bincang balik dengan cikgu kamu, dengan rakan-rakan yang lain, dapatkan satu perkara video yang boleh bermanfaat kepada ramai pihak lagi. Okay. So saya rasa itu saja daripada pihak saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan terima kasih atas kesudian anda untuk membentangkan projek anda pada hari ini. Saya doakan anda berjaya untuk menyelesaikan segala masalah yang timbul serta dapat jadikan projek kamu projek yang terbaik untuk kegunaan orang lain pada masa depan. Okay. Tahniah saya ucapkan sebab projek kamu diluluskan, namun mesti ada major correction. Sila pastikan anda laksanakan dahulu, siapkan dulu penambahbaikan yang saya perlukan, baru fokus kepada pembuatan video. So itu saja daripada pihak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.